Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang di luar sana, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Seperti selalu yang saya ulang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Pada malam ni insya-Allah saya akan berkongsikan teladan para salafus salih ataupun sikap para salafus salih dalam menghadapi musibah ataupun ujian. Di sini saya dapat kumpulkan dengan 3 perkara. Iaitu dimulakan dengan taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka jalan baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan untuk keluar untuk dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangkakan. Bila kita sebut tentang rezeki, tak semestinya duit, tak semestinya makanan, tak semestinya minuman. Tetapi rezeki termasuk kesihatan. Termasuk kesihatan, kemerdekaan, kebebasan. Ini rezeki yang mana Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Ada orang tanya, apa maksud takwa? Taib, saya akan petik dalam 3 orang, antaranya imam dan para sahabat. Maksud takwa, qala Ibn Rajab rahimahullah al-Hanbali, wal usul taqwa an yaj'al 'abd bainahu wa baina ma yukhafu. Asal maksudnya dari sini, asal ataupun dasar takwa adalah seseorang hamba menjadikan adanya perisai antara dirinya dan hal yang ditakuti. Sehingga takwa seseorang hamba kepada Rabb-Nya adalah dia menjadikan adanya perisai antara dirinya dan hal yang dikhawatiri, ditakuti, berupa marah, kemurkaan dan hukuman dari Rabb-Nya, iaitu dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat. Tayyib, ini qala Ibn Rajab. Ibn Rajab al-Hanbali satu orang imam faqih. Dia mengatakan takwa bermaksud satu orang yang melakukan ataupun yang dia takut, bahkan ketakutan ini menjadi perisai untuk menempuhi maksiat. Iaitu senang cerita, takwa ni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Qala Mu'adz bin Jabal, qala Mu'adz bin Jabal, yunadi yaumil qiyamah ainal muttaqun fayaqumuna fi kanafa min rahmah. Maksudnya ni panjang ayat hadisnya ni. Perkataan ni panjang. Taib. Maksudnya Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu anhu mardu'an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara sahabat yang diutus ke Yaman, akan dipanggil pada hari kiamat. Di manakah orang-orang yang bertakwa? Ya Allah, di hari kiamat akan memanggil, di manakah orang-orang yang bertakwa? Maka mereka pun berdiri, fayaqumuna fi kanaf. Fayaqumuna fi kanaf. Maka mereka pun berdiri di lindungan, iaitu naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada penutup pada mereka dan mereka pun tidak tersembunyi. Mereka mengatakan kepadanya, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Dia menjawab, mereka adalah kaum yang takut menghindari syirik
dan peribadatan terhadap berhala serta mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala la tusyriku bihi syai'a wa'bud la tusyriku bihi syai'a, jangan kamu musyrikkan Allah dengan satu pun, iaitu takwa, takut kepada Allah dengan diikuti tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin. Ikhlas, diikuti dengan sifat yang kedua, iaitu ikhlas. Itulah makna at-taqwa. Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah dan hukumannya kerana meninggalkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Mereka pun adalah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang terhadap pembenaran atas apa yang didatangkannya, berupa janji ganjaran yang berasal daripada Al-Quran dan Hadis. Kama qala Allah Ta'ala wala anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dinukilkan di sini dengan ayat. Kenapa ditetapkan syarat yang pertama untuk ataupun bagaimana para salaf menghadapi musibah, ujian, dugaan yang mana ditimpa begitu berat? Yang pertama diikuti dengan takwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, jikalau penduduk tersebut, tak kira lah orang Arab ke orang Melayu ke, Perlis ke, Penang ke, Kedah ke, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka yang mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Tayyib. Ada dua. Satu, orang yang bertakwa, Allah janji apa? Allah akan memberikan keberkatan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang kufur ataupun orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Sekarang ditimpa musibah, yang mana musibah ini tidak kira siapakah dia, tidak kenal siapakah dia, pangkat apa, menteri ke, doktor ke, siapa pun lah, nama manusia boleh terkenal dengan jangkitan tersebut. Taib. Bila kita sebut tentang musibah yang datang ke sini, orang yang bertakwa Allah akan turun keberkatan. Tetapi orang yang kufur, Allah akan siksa dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sekarang kita semua terkena musibah. Ima orang tu mukmin, wa ima orang tu kafirin. Sama ada dia beriman ataupun dia kufur. Semua kena. Jadi cara para salaf untuk menghadapi musibah dan ujian, pertama bertakwa kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bertakwalah kamu kepada Allah seperti khutbah Nabi. Usikum bitaqwallah. Usikum, aku wasiat, Nabi wasiat kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Apabila ditimpa di akhir zaman fitnah macam-macam, bertakwalah kepada Allah. Khutbah Jumaat, setiap kali khutbah Jumaat, para imam, para khatib akan mulakan dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dia bukan cakap saja, dia bukan kata ni trend kot dalam Allah semua sebut ittaqullah tak. Disebut perkataan ittaqullah supaya kita bertakwa kepada Allah, iaitu melakukan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, disebabkan takut dan tentang ancaman Allah yang diceritakan dalam Quran dan Hadis, dan minta berlindung daripada api neraka yang mana ia menjadi ancaman hadiah kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nescaya kami lapangkan kebaikan. Ibnu Abbas ini antara sahabat Nabi yang mana didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang memahami Al-Quran tentang tafsir. Antara sahabat dia sahabat yang didoa oleh Rasulullah supaya dia diberikan tentang kelebihan dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Dia mentafsirkan ayat tersebut, apa maksud diturunkan keberkatan kepada mereka yang bertakwa beriman daripada langit dan bumi. Mengatakan,
Nescaya kami lapangkan kebaikan, iaitu kekayaan untuk mereka dan kami mudahkan bagi mereka untuk mendapatkan dari segala arah. Bermaksud Allah memberikan segala-galanya. Kelapangan. Bahkan diikuti, dikuatkan, disokong oleh ayat yang lain. Yang sebelum saya baca tadi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan keluar untuknya. Khalas, sekarang kita ditimpa musibah. Kawan you bagi jalan keluar, kena minum air suam. Kena minum air panah. Kena rendam, pergi mandi air nyuk. Apa macam-macam orang bagi jalan keluar. Senang, Tuhan bagi jalan keluar dah. Pertama, kembali kepada Allah SWT. Dengan apa? Bertakwa kepada Allah. Mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah SWT. Ni kuih kena musibah, dia kuih banyak syirik. Dia panggil tok rumah tengok pagar Malaysia pula dia kata. Kami dah pagar Malaysia. Benda-benda tuan-tuan, benda-benda ni orang bila turun musibah, pertama dekatkan diri dengan Tuhan. Dia makin jauh dengan Tuhan, melakukan kesyirikan. Fa ahbata a'malahum. Terhapus amalan-amalan mereka. Siapa yang buat syirik, amalan dia semua terhapus. Kepercayaan khurafat, dia pagar habis. Satu Malaysia ni saya heran, dia pagar lagu mana. Bahkan Nabi SAW ketika perang pun, Nabi tak pagar pun semua sahabat. Bahkan Nabi suruh bergantung dengan Tuhan dan pakat berdoa. Menghadapi bahkan Rasulullah SAW, seorang Nabi, seorang insan yang diangkat menjadi Rasul, wali, bahkan dia utusan Allah yang Allah sayang. Tetapi dia tidak ada ilmu kebal. Bahkan perkara ghaib diketahui dengan wahyu Allah. Bukan dia tahu saja. Diutus imma dengan mimpi, wa imma dengan utusan Jibril AS. Taib. Bila kita sebut takwa, yang pertama takwa. Nak kita bertakwa, lagu mana nak bertakwa? Kita tahu dah. Takwa adalah satu benda yang orang tu takut kepada Allah. Melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Baik, sekarang kita dah tahu maksud takwa. Dan kita tahu pula, orang salaf ni, siapa salaf? Salaf tuan-tuan, saya selalu sebut. Tuan-tuan kalau yang pernah dengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz di Perlis ni, selalu sebut nama salaf ni bukan apa. Salaf ni satu zaman. Yang mana zaman Nabi dengan para sahabat, kemudian selepas itu iaitu tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. 3 zaman ni kita namakan salaf. Taib. Kita tahu salaf bagaimana dia menghadapi musibah, dikutip dengan pertama takwa. Kita tahu takwa maksud dia apa, dan takwa ni adalah penyebab untuk menghindari ataupun menjalani musibah. Dan bagaimana kita nak bertakwa? Dikatakan Ibn Uthaymin rahimahullah, bertakwa diikuti dengan ilmu. Tidak ada manusia yang bertakwa pasti dia berilmu. Tetapi tak semua orang berilmu pasti bertakwa. Tuan-tuan kena ingat. Tak semua orang berilmu bertakwa. Tetapi semua orang bertakwa berilmu. Jadi bercita-citalah kita untuk bertakwa. Ambil kesempatan sekarang ni untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bagaimana para salaf menghadapi musibah, diikuti dengan sabar dan solat. Sabar dan solat. Bila kita sebut sabar dan solat, sabar ni orang kata, sabar, tak payah marah. Solat dia kata tak boleh mayang lah, masjid tutup je. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah, mintalah perlindungan dengan sabar dan solat. Sabar ni benda apa? Sabar ini menahan jiwa daripada melakukan perkara ataupun menahan jiwa daripada kemurkaan, kemarahan, ketidakredaan. Dan sabar daripada perkataan sabar. Sabar di Yaman, dia ada satu minyak warna hitam, dia macam minyak soda, tapi dia lebih pahit daripada soda. Dia lebih pahit pada apa nama ranting kayu tu? Apa nama ranting kat Melayu? Akak serontom. Lebih baik pada akak serontom. Kalau kena minyak sabar tuan-tuan, Allah, tambah kalau luka tepi tuang, memang dia mendidih. Dinamakan minyak tu minyak sabar. Nak kata pahitnya, hitamnya dia, sakitnya dia. Tidak ada sabar yang indah. Semua sabar itu sakit. Sekarang kita nak keluar rumah pun tak boleh. Kita nak pergi masjid pun, ini satu nikmat. Solat berjemaah nikmat. Solat berjemaah nikmat. Sekarang kita tidak boleh solat berjemaah kerana ada uzur.
nikmat ini ditarik. Ditarik. Imma kita kembali kepada Allah SWT, wa imma kita makin jauh dengan Tuhan. Kalau kita makin jauh dengan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala akan sempitkan lagi. Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan lagi, beratkan lagi musibah ini. Jika diangkat musibah ini, imma kita keluar daripada musibah penyakit coronavirus, kita dapat bebaskan. Malaysia alhamdulillah tidak ada coronavirus. Imma kita keluar daripada musibah ini dengan berjaya, iaitu kita bertakwa kepada Allah. Keluar lagi semangat. Habis-habis musibah ni orang suruh solat jemaah, pakat pi subuh ramai. Ni takbir ya kuat ramai. Tapi bila semayang, seorang pun tak boleh pi. Kemudian, wa imma kita keluar daripada musibah ini dengan makin jauh kita dengan Tuhan. Dah lama dah dia kata tak pergi mayang masjid ni. Mula-mula semangat. Tapi kena musibah ni, dia ada beat dekat rumah tu, duk main-main macam-macam kat rumah tu. Dia terbiasa dengan benda-benda yang lara. Maka dia pun tidak ke solat, ke masjid untuk solat berjemaah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Qala Ibn Uthaymin rahimahullah, sabar adalah menahan jiwa agar senantiasa taat kepada Allah dan menahan dari berbuat maksiat dan menahan jiwa dari rasa tidak redha terhadap takdirnya, sehingga seseorang itu bisa boleh menahan jiwanya dari menampakkan rasa marah, jemu dan bosan. Dalam kitab Syarah Al-Usul Thalatha. Qala Ibn Uthaymin, sabar ni ada 3. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Nak taat kepada Allah, perlukan kesabaran. Mungkin sekarang kita taat kepada Allah, tapi belum tentu esok kita taat kepada Allah. Saya cakap tuan-tuan, bukan untuk pendengar yang di luar sana, bahkan diri kita sendiri. Nak taat kepada Allah, perlukan kesabaran. Nak semayang, senantiasa semayang, berjemaah di masjid, perlukan kesabaran. Lah kita semangat, duk marah pasal apa tak pergi masjid mayang ni. Masjid tutup. Itulah. Bagi pelik-pelik sangat. Marah. Bila habis kena buka masjid tu, dah boleh buka masjid, tak pergi mayang juga. Sama lah. Tapi bila kita dah semayang subuh, zuhur, asar, hari pertama ni kita semayang di masjid, kita diuji sejauh mana kita sabar untuk bertakwa kepada Allah. Sejauh mana? Adakah hari ni? Adakah esok saja? Ataupun tahun ni saja? Ataupun tahun depan? Ataupun 3 tahun? Tak. Sabar sehingga kita melakukan ketaatan kepada Allah sehingga datang kematian kepada kita. Seperti Allah SWT berfirman, "Aina ma takunu yudrikul maut wa la kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana kamu berada pasti datang kematian kepada kamu. Itu sebab tu bila dah kita baca manusia mesti mati dia mai tak kira tang mana dia akan mati, duduk tang mana pun dia akan mati menghadapi kematian yang sangat azab, sangat pedih. Kemudian bila kita tahu kita ni akan mati, kita akan dapatkan merasa kematian, pilihlah. Imma kita mati dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dalam mentaati perintah Allah. Ataupun kita mati dalam keadaan kita melakukan kemungkaran, ataupun kita mati dalam keadaan kita mencela Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita mati, ini yang paling teruk, iaitu mati dalam keadaan kita kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama dalam syarah Al-Kitab Al-Usul Thalatha, iaitu sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu maksiat. Nak menjauhi maksiat perlukan kesabaran. Kerana nafsu kita ni pada asalnya mengarah kepada keburukan. Inna nafs amara bisu', sesungguhnya jiwa itu mengarah kepada keburukan. Dalam surah Yusuf. Jiwa kita pada asal ni duk pergi tunjuk benda buruk. Sebab tu ada orang kata, ikutlah kata hatimu. Ini perkataan daripada syaitan. Kerana Allah SWT memberikan hati, iaitu jiwa. Dan berikan akal, iaitu untuk membezakan baik dan buruk. Allah berikan jiwa dan akal, mana yang kita kena ikut? Adakah Allah berikan jiwa dan akal supaya akal ikut jiwa, ataupun jiwa ikut akal? Maka tidak ada keraguan baginya. Jiwa mesti kena ikut akal. Kerana akal membezakan baik dan buruk. Itu perbezaan kita dengan hewan. Beza kita dengan binatang. Tapi kalau kita tak ada beza ni, buruk ni, baik, sama dengan binatang. Kerana tidak ada gunanya akal tersebut. Tidak ada function akal tersebut. Taib. Bila kita tahu Allah berikan kita akal, Allah berikan kita jiwa. Yang mana kita kena ikut? Adakah jiwa mengikuti akal ataupun akal mengikuti jiwa?
jiwa mengikuti akal. Kerana jiwa pada asalnya buruk. Seperti mana disebut dalam surah Yusuf. Jadi, kita kena didik jiwa kita untuk ikut akal kita yang membezakan baik dan buruk. Jiwa kita pada asalnya mengarah pada keburukan. Suka benda ni, suka benda ni. Sebab tu kita ada kaedah. Semua benda yang Allah larang, pasti manusia suka melakukan. Ataupun manusia melakukan. Ada satu yang tak buat, tapi yang lain semua buat. Larang minum arak, orang minum arak. Jangan berjudi, orang berjudi. Jangan ingkar janji, orang ingkar janji. Jangan berbohong, orang bohong. Jangan berzina, orang berzina. Jangan, semua yang Allah larang, mesti orang buat dan orang suka. Jangan bersama dengan orang bermaksiat, minta bersama dengan orang buat maksiat. Jangan mensyirikkan Allah, ramai yang mensyirikkan Allah. Jangan melakukan perkara-perkara bid'ah, ramai orang buat bid'ah. Benda yang Allah larang mesti semua orang suka. Ini jiwa kita. Pada asalnya mengarah kepada keburukan. Dan kita dah tahu dah jiwa kita ni pada asalnya buruk. Dah bila kita ditimpa satu musibah, dia kata, aku rasa, hati aku kata kita kena buat lagu ni. Jangan ikut. Kerana itu syaitan. Ikutlah akal. Iaitu membezakan baik dengan buruk. Ini baik, ini buruk dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang mana yang tepat? Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tak ada akal, dia boleh beza baik dengan buruk. Tiba-tiba dia mengaji, dia kata arak tu baik. Dia menggunakan ilmu. Naam, tetapi bukan ilmu yang benar. Itu ilmu daripada syaitan. Ilmu yang melandaskan Al-Quran dan Sunnah diikuti dengan akal. Iaitu Al-Quran dan Sunnah memandui akal kita. Bawa akal kita. Ini buruk, ini baik. Tapi kalau benda yang jahil ataupun ilmu yang sesat memandu akal kita, maka membezakan baik dan buruk pun tak betul. Jadi dah kita tahu akal kita membezakan. Ini akal, ini baik, ini buruk. Yang nak bawa akal ni ilmu. Ilmu yang akan bawa akal kita ni. Mana kalau nak kereta ada driver. Nak driver akal ni saja. Ilmu. Ilmu ni dia ada dua. Ilmu daripada syaitan, ilmu daripada Allah SWT. Ilmu daripada Allah SWT, Al-Quran dan Sunnah. Ala faham salaful ummah. Ada atas fahaman para sahabat. Ilmu dari syaitan, kefahaman-kefahaman yang sesat. Kefahaman ikut hawa nafsu. Kefahaman orang kufur kepada Allah SWT. Kefahaman golongan-golongan yang sesat. Seperti apa? Al-Mu'tazilah, Jahmiyah, semualah kelompok-kelompok tu. Kefahaman yang mana dengan ilmu itulah. Imma ilmu itu daripada Allah SWT, itu Al-Quran dengan Sunnah. Ilmu yang benar, wa imma ilmu yang batil. Kalau ilmu yang batil membawa akal kita, maka perbezaan baik dan buruk pun rosak. Kalau orang yang tak ada lesen, bawa kereta, kira pakai masuk parit. Tahu parit? Masuk longkang. Nak pi daripada Perlis, nak pi Lustak, bawa punya lama duduk dalam mana? Duduk Kelantan tu. Awak tak tahu apa. Macam itulah. Akal ni membezakan baik dan buruk. Tetapi kalau yang membawa akal ini ilmu yang salah, ilmu yang batil, maka hasilnya pun batil. Tetapi kalau yang membawa akal kita ilmu yang hak, yang benar, iaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Atas fahaman para sahabat, yang mana mereka lebih memahami Al-Quran dan Sunnah, memandu akal kita. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka memandu akal kita, membezakan baik dan buruk. Maka itulah pemandu yang baik dan yang tepat. Maka keluar hasil pun baguslah. Sabar untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kesabaran. Macam saya sebut tadi, perlukan kesabaran. Sebab tu bila kita dah mengaji, oh ni tak boleh, oh ni syirik, oh banyak tak boleh. Oh ni judi. Oh ni tak boleh, Allah marah ni kalau kita buat. Dengan apa? Ilmu. Dengan akal yang diberikan kepada kita untuk bedakan baik dan buruk. Tetapi perlukan kesabaran. Pasal apa dikatakan sabar? Untuk menghadapi maksiat. Kerana jiwa kita sukakan maksiat. Jiwa kita sukakan benda yang haram. Sebab tu ada satu orang kata kat saya, Ya Lutfi, dia kata, wah Lutfi, jiwa kita, nak tahu seburuk mana jiwa, nak tahu hakikat jiwa kita ni, cuba lihat ketika waktu kita marah. Bila kita marah sangat-sangat, sehingga kita tak boleh kawal emosi kita, kita mengeluarkan perkataan-perkataan kesat. Contoh, kita pukul orang.
Kita melakukan perilaku, perkataan, perbuatan, kepercayaan yang mana merosakkan identiti kewibawaan kita. Bila kita dah hilang marah, kita kata, ish, awak lah aku cakap macam tu. Itulah jiwa kita. Ataupun kita tengah seronok. Bila kita tengah seronok sehingga terlalu seronok membawakan kita benda yang memalukan kita sendiri selepas kita sedar. Bahawa oh ni malu ke orang itu ni aku pergi buat. Itu dengan kawan-kawan aku. Tengah seronok sangat. Ataupun tengah marah sangat. Dia akan keluar sifat jiwa yang sebenar. Dan jiwa ni dah kita tahu ni buruk. Kita nak didik jiwa kita lagu mana? Tak boleh kita tarik terus. Jiwa kita kalau kita tarik terus, dia akan memberontak. Dia akan pecah. Jadi kelas psikologi lah pula. Kelas motivasi. Cuma nak abang dia kata kat saya tu. Dia kata, jiwa kita ni, kita kena tarik pelan-pelan. Tapi kalau kita tarik terus, pecah. Kalau orang tu suka main game, lah orang main game, dia kata duduk rumah apa, main game tengok lah. Orang tu suka main game, tak apa. Dia main game. Tapi kalau orang kata, hang pergi duduk dalam bilik tu, hang main game 12 jam ataupun 24 jam, hang jangan pergi mana-mana. Hang main game tu. Main 2 minit, rasa awak lama sangat tau. Pasal apa? Sebab kena paksa. Itulah jiwa kita pada hakikat. Jadi kita dah tahu jiwa kita pada asalnya buruk. Kita nak didik jiwa kita untuk taat pada Allah. Kena sabar. Kemudian dah kita dah nak didik dia, kita kena tarik pelan-pelan. Pelan-pelan. Sehingga kita meletakkan jiwa kita di pada tempat yang benar. Iaitu tempat untuk taat kepada Allah SWT. Sehingga kan tengok jiwa para sahabat. Bila melihat kemungkaran, jiwa dia tak rasa nikmat dah. Bila nampak benda yang syirik, rasa marah, cemburu, tak suka tengok. Tengok benda yang tak elok, dia jadi tak selesa duduk. Ini jiwa yang benar. Dah dididik, dah dibasuh, dah dicuci, tonyoh pakai tembaga semua cukup. Bila dah bagus dah jiwa ni, apabila nampak kemungkaran, dia pun tak suka. Nampak benda yang maksiat, dia pun tak suka. Walaupun dia tak berkata, tapi dengan perbuatan, dengan hati dia sendiri, dia kata, aku tak selesa di sini. Inilah jiwa yang telah dididik. Sabar untuk menahan diri daripada melakukan kemungkaran. Yang ketiga, sabar di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya nak masukkan yang ketiga. Iaitu sekarang Allah takdirkan kepada kita di Malaysia ni diuji dengan virus yang mana tidak boleh siapa berkawan. Aku ada remote control baru ke, dia kata dia boleh kawal virus daripada orang semua keluar. Tak ada ubat pun tak jumpa ni. Allah SWT uji kita dengan virus yang benda paling halus. Mematikan manusia, merosakkan manusia, menyebabkan manusia takut sehingga nak kelak jumpa orang pun takut. Bukan takut jumpa orang, takut jumpa polis. Takut kena 1000. Sehingga kan takut. Tapi kalau manusia apabila diuji, yang mana ia tidak berlaku dalam dunia ini illa biiznillah, dengan izin Tuhan kita. Tidak berlaku dalam dunia ini kecuali dengan takdir Allah SWT. Jika dia kata, silap mah itu sepatutnya kawan tu dia buat lagu ni. Ataupun silap lah kalau lah aku tahu nak buat macam mana. Ini dia mencela takdir Allah SWT. Ataupun dia kata awak Malaysia, tak bagi kat orang lain. Ataupun mak bapak kita, adik-adik kita kena, kawan kita. Awak dia kena. Ataupun diri kita sendiri yang kena. Aku dah jaga kebersihan. Aku dah pakai sarung tangan. Aku dah pakai sabun tu. Takut salah. Pakai sabun tu. Hand sanitizer. Nak pakai tu, pakai dah. Pakai mask dah. Bukan pakai mask. Mask tu, topi muka tu. Pakai dah. Dah jaga dah. Kena juga. Kata, aku heran lah. Tak payah heran lah. Memang Allah takdir nak kena. Allah takdir dah. Apa yang tugas kita? Redha. Dan ini sangat susah. Untuk manusia redha kepada satu benda yang dia tak suka. Dia diuji, diberi dugaan, diberi musibah kepadanya, dipikul atas bahunya yang sangat berat. Bukan senang untuk orang redha dan terima, bahkan dia mengatakan alhamdulillah. Bukan senang. Sebab tu para masyayikh di Yaman mengatakan ini satu musibah kepada Malaysia yang mana banyak kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran yang berlaku, maka bersabarlah. Jangan kita duk kata, awaklah Malaysia ni sepatutnya hari tu ni dia buat dah. Ni sepatutnya dia sekat tak bagi orang masuk dah. Jadi dia pula pandai daripada orang lain. Tak apa.
Tapi jangan kita mencela ataupun kita komplain. Sabar. Sabar ni bukan hanya diam ya. Bahkan jiwa kita pun menerima takdir tersebut. Ada orang dia kata dia sabar tak pernah kata apa tapi jiwa tak terima. Lihat Nabi Ayub alaihi salam, dia gelar innahu awwab. Semuanya dia orang kembali. Dia ketika ditimpa musibah, bukan setahun, bukan 10 tahun, 20 tahun. Dia sabar. Sabar. Tenang. Orang bini lari, anak tinggal dia, habis semua orang tak suka kat dia. Tapi dia minta dekat Allah lepas dia sabar 20 tahun. Baru dia minta dekat Allah tunaikan hajat dia. Betapa indahnya sabar ni kalau kita hayati. Orang yang boleh cakap sabar itu indah, kecuali dia telah tempuh musibah yang besar dalam hidup dia. Dan dia bersabar dengan takwa kepada Allah. Dan tambahan saya tentang sabar ni, apabila dia diuji dengan satu benda yang mana ia sangat menyakiti tersebut, fulan tersebut, jiwa tersebut memberatkan dia, dugaan yang sangat berat, makin berat ujian dia, makin berat musibah dia, makin dia dekat dengan Tuhan. Ini sabar yang mulia. Kerana ada orang dia diuji, susah lah makin dia jauh dengan Tuhan. Duit tak ada, pergi main judi. Duit tak ada, susah ni nak kena bayar, pergi curi. Dia bukan makin dekat dengan Tuhan. Bahkan dia tidak sabar, bahkan dia rosakkan. Ya, dia rosakkan dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian mintalah tolong, Allah SWT berfirman dalam Quran, mintalah tolong pada sabar dan solat. Lihat solat kita. Solat fardu kita. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi solatihim khashi'un. Dan solat ini termasuk satu ibadah yang paling mulia. Dan solat ini digelar sebagai imanuddin, tiang agama, solat fardu. Solat sunat. Sekarang ni kita ada timpa musibah. Kita dalam keadaan susah, payah, nak kelab di mana pun tak boleh. Takut nak kelab jumpa orang. Apa tugas kita? Bukan tugas kita pergi kebun. Lagi kita doa pergi kebun. Tak, tugas kita sama-sama. Ni saya kata ni bukan tuan-tuan, dengan diri kita sama-sama memperingati, memberi semangat. Peringatan. Bila timpa waktu ni lah, waktu lapang, ya Allah berikan masa kita untuk rehat saat kat rumah. Dengan tujuan apa? Kita masing-masing beribadat, tingkatkan iman kita. Banyakkan zikir. Banyakkan zikir solat. Dan Allah kata, mintalah tolong dengan sabar dan solat. Maka solat yang terbaik, solat yang khusyuk. Dan kita dah bahas pada kuliah yang lalu, apa maksud khusyuk? Bukan pengsan, bukan tidur. Kita dah faham maksud khusyuk tu. Jadi saya tak mau bahas bab khusyuk. Dan yang terakhir, taubah. Taubat. Taib. Bila sebut taubat, kenapa saya kutip perkataan taubat ni termasuk cara para salaf menghadapi musibah? Saya terbaca perkataan Al-Hasan para satu orang imam, Hasan Al-Basri. Dia ni satu manusia yang mana ia ni dari tempat orang mengadu masalah. Orang jumpa dia, orang cerita ni, aku kenal lagu ni. Orang ni main cerita kenal lagu ni. Orang ni main cerita, orang ni main cerita. Semua yang orang cerita, dia bagi jawapan satu ya. Apa dia? Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah SWT. Bila kita sebut minta ampun kepada Allah SWT, ada orang kata, aku tak buat jahat apa pun. Bahkan dia jarang minta ampun. Kalau dia minta ampun pun, dia tak khusyuk. Bahkan dia kata, astagfirullah. Kepala dia fikir kot lain, mata dia tengok kot lain. Tak menghayati. Yang terbaik orang, walaupun dia kata astagfirullah 5 kali ataupun 3 kali. Dengan orang kata astagfirullah 100 kali. Tapi yang 3 kali ni dia khusyuk, dia menghayati, dia benar-benar minta keampunan kepada Allah. Yang 100 kali ni dia buat banyaknya tapi dia laju-laju tak menghayati, bahkan tidak khusyuk. Bahkan dia buat tu dia kira lawan nak banyak, nak ligan bilangan. Target aku 100, dia kira nak kejar tu lah. Sehingga kan hilang sebab yang paling mulia, asbab yang paling penting iaitu khusyuk dalam ibadah kita. Maka tidak ada faedah melainkan yang 3 kali itu lebih baik dibanding dengan 100 kali. Kalau 3 kali itu diikuti dengan pelan, khusyuk, faham apa yang dia minta, ikhlas. Minta taubat kepada Allah SWT. Bila kita sebut taubat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang beriman, marilah taubat dekat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha dalam surah Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama' 'alaikum midrara. Dalam surah Nuh. Katakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum. Katakan mintalah kepada Allah keampunan. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Maha Pengampun dan Maha innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Bila kita tahu taubat ni Allah perintah manusia semua orang beriman taubat. Meminta keampunan kepada Allah. Dan semua manusia ini melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khaira khata' tawwab. Semua keturunan Adam ni pendosa. Semua pendosa yang terbaik iaitu orang yang bertaubat. Sekarang kita ni di Malaysia diuji, diberi musibah. Tidak lain tidak bukan. Imma Allah ingin mengampunkan orang beriman. Wa imma menjadikan satu musibah kepada orang yang munafiqin dan musyrikin. Dan kita sebagai orang yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, kembalilah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tabi'in. Kemudian bila kita sebut taubat, ada orang tanya, Ustaz, syarat taubat lagu mana, Ustaz? Syarat taubat, ada orang kata kena mayang taubat. Dia kena mayang taubat, dia kata kena baca pertama, rakaat pertama dia kena baca qul huwallahu ahad. Bunyi Melayu sikit. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ada orang kata nak kena baca taubat ni dia kena baca kena baca apa? Surah-surah tertentu. Kena main 2 rakaat pukul 3 pagi, dia kata 3.30 tak jadi lah. Dia kena pukul 3 pagi kata. Kemudian ketika sujud tu kita kena baca zikir-zikir tertentu. Lagu mana Ustaz? Orang semua suruh taubat. Kami tak erti, ada orang tua kata saya ni tak hafal doa taubat. Macam mana nak minta taubat ni? Senang ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan astaghfirullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucap astaghfirullah. Dikatakan dalam 2 riwayat. Yang pertama kata 100, yang kedua kata 70. Tetapi para ulama jumhur mengatakan yang benar, yang kuat, yang tepat 100 kali. Satu hari. Nak buat lagu mana kita tak nak pukul waktu tu kita tengah kerja sibuk. Sekarang kita duduk rumah. Kita buat sehari 100. Target kita lepas habis musibah ni kita akan buat seterusnya sampai kita buat sampai kita mati. Katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Diikuti dengan 3 syarat. Yang pertama menyesal. Ni dak astaghfirullah. Dia minum arak. Dia nak taubat minum arak, astaghfirullah. Ataupun minum ketum kan. Ambil dia minum ketum, astaghfirullah. Awaklah aku minum ketum ni. Astaghfirullah. Sambil duduk langgah ayat ketum tu. Atau benda-benda yang haram. Tak, menyesal. Dia menyesal, awaklah aku buat lagu ni sekian-sekian. Kemudian diikuti syarat yang kedua. Lepas menyesal, berjanji tak mau buat lagi. Aku habis ni, aku tak mau buat dah. Betul. Aku tak mau buat dah. Ni janji ni. Dengan siapa? Bukan dengan manusia, dengan Tuhan lah. Kemudian dia pun tidak. Dah ikut syarat kedua, dia janji tak mau buat lagi, menyesal, janji tak mau buat. Yang ketiga, ikhlas. Betul-betul minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Pasal apa? Takut ancaman di sisi Allah dan mengharap rahmat di sisi Allah SWT. Dia minta ampun dalam keadaan dia ikhlas, dia takut ancaman Tuhan. Dalam masa yang sama dia mengharap kebaikan di sisi Tuhan. Ini kita ambil dalam ar-ruhbah dengan ar-rughbah. Ar-rughbah wa ar-ruhbah. Dan khusyuk diikuti dengan khusyuk. Tayyib. Dah ikut 3 syarat ni, maka terjadilah taubat nasuha. Orang tanya apa maksud taubat nasuha ni? Bukan nama orang nasuha ni. Nama apa? Siti Nasuha. Bukan. Nasuha ni maksud dia taubat nasihat. Lagu mana taubat nasihat ni? Bila kita dah bertaubat, kita janji tak mau buat lagi. Kita dah bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian satu hari kita diuji. Kita terdampar depan kita ni maksiat yang mana kita suka buat. Yang mana depan kita ni benda yang selalu kita buat. Yang mana depan kita ni kita lemah sangat. Tak boleh. Kalau benda lain tak boleh lagi. Kalau benda ni aku tak boleh hadap. Tiba-tiba waktu dia nak melakukan perkara yang dia telah lakukan terdahulu. Dia dah buat dah dulu. Dia taubat dah. Dia nak buat pula. Dia kata apa? Hari tu ni aku dah taubat dah. Punyalah aku riau. Aku menangis siang malam aku riau menangis. Sampai bengkok mata-mata tu. Sampai naik hitam tu. Jadi pandang. Tak buat lah. Dia kata, aku dah riau ni semua. Takkan aku nak buat lagi.
Bermaksud taubat yang sebelumnya menjadi nasihat kepadanya ketika menghadapi musibah yang sama. Atau maksiat yang akan datang kepada yang memuji dia. Menjadi nasihat untuk dia. Maka taubat yang sebelumnya menjadi taubat nasuha. Itu taubat nasihat. 3 cara inilah para salaf menghadapi musibah. Pertama, Nabi pesan kepada para sahabat, ittaqullah, usikum bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah. Aku wasiat kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ke setiap khutbah, Nabi akan cakap, aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Di akhir zaman akan berlaku fitnah macam-macam. Fitnah ni bukan fitnah fahaman. Fitnah penyakit macam-macam. Apa kita kena buat? Kembalilah kepada Al-Quran dengan Sunnah. Menjadi manusia yang mentauhidkan Allah dan menjauhi perkara syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Kemudian diikuti dengan yang pertama, perbuatan para salaf menghadapi musibah. Yang kedua saya dapat kutip iaitu bersabar dengan solat, diikuti dengan ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah lindung, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sekarang kita dah ditimpa musibah, kita nak minta tolong. Lagu mana? Kita bersabar dan teruskan solat. Solat di rumah, tak payah main masjid dah. Solat di rumah, solat dengan keluarga. Buat solat sunat, solat duha, solat tahajud, solat semua solat yang Nabi suruh buat tu kita buat apa habis. Lepas tu jangan tak buat dah, lepas tu kita kena maintain dah. Itu diuji pula sejauh mana kita sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian solat kita solat yang khusyuk, tertib, tara takbir lagu mana, mayang lagu mana, ni baca apa, ni baca apa, baca saja tak faham tak guna juga, kena faham apa yang kita baca. Dan yang ketiga tentang taubat. Itu kembalilah kepada Allah, meminta keampunan kepada Allah, yang mana semua manusia ni, semua yang nama manusia keturunan Adam. Kalau ada keturunan lain selain Adam ni ikutlah, tapi tak ada lah. Semua manusia ni keturunan Adam. Yang mana keturunan Adam ni kena bertaubat kepada Allah. Imma taubat daripada syirik kepada tauhid, wa imma daripada maksiat kepada ibadah. Itu bertaubat kepada Allah daripada maksiat, wa imma taubat kepada Allah daripada kesyirikan. Ataupun bertaubat kepada Allah dari perkara yang paling besar itu bid'ah. Taib. Jadi kita ambil bab taubat, lagu mana taubat, ikhlas, menyesal, janji tak mau buat lagi. Ini 3 syarat, diikuti dengan istighfar, insya-Allah. Allah SWT berjanji, Allah akan ampun dosa manusia yang minta ampun kepadanya. Kalau kita melakukan sebab, kita dah minta kepada Allah, nescaya Allah SWT akan ampunkan dosa yang mana kita lakukan selama kita hidup sehingga sekarang. Yang masih mendengar, siapa yang tengah tengok ni, semua pakat-pakatlah kita minta ampun kepada Allah. Kembalilah kita kepada Allah dan bertaubat, kemudian jadi orang yang bertakwa, dan dalam keadaan musibah ni diikuti dengan sabar dan solat. Ada orang kata dia tak payah solat dah. Jadi dah tahu kita jalan sekarang ni, tak boleh keluar rumah, kita nak kena buat apa? 3 ni. Pertama, bertakwa. Tidak ada manusia bertakwa kecuali dengan ilmu, maka menuntut ilmu. Sekarang kita dah boleh mengaji. Tunggu apa lagi? Dengar, share dan ambil faedah yang kita dah ambil. Yang tak tahu, kita dapat tahu. Yang dah tahu, kita bagi ulangan, nasihat dan peringatan kepada kita. Dah ada ilmu, kita jadi bertakwa. Kemudian sabar dalam menempuhi musibah. Dan solat. Seperti Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan yang ketiga, bertaubat kepada Allah SWT pada waktu yang sekarang, yang lapang, yang mana kita tidak ada kerja apa. Bahkan ada rumah yang flat-flat ni, tak ada kebun pun tak ada. Kelak-kelak rumah, parking terus. Kelak tu pagar kelak, kena tangkap. Jadi dia pun kena duduk rumah. Maka buatlah benda-benda yang mendatang kepada dia manfaat, mendatang kepada dia pahala, mendatang kepada keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu taala kepada fulan. Jadi kalau kita semua manusia contoh 10 orang, 9 orang beriman, 1 orang kufur, 1 orang fasik, 1 orang munafik, maka nescaya Allah akan turunkan keberkatan kepada negeri yang ada 10 orang, 9 orang beriman. Walaupun tak semua, mustahil semua. Zaman Nabi SAW ketika di Madinah, memerintah Madinah, memimpin Madinah, dalamnya ada orang Yahudi, ada orang yang mensyirikkan Allah SWT. Tetapi Allah memberi keberkatan kepada umat Islam yang di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana mereka menjadi insan yang bertakwa. Jadi kalau kita dipelih ni, utama dipelih lah kalau semua orang Malaysia lah. Pertama ni kita kembali kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian kita sabar dan solat. Kemudian kita ikuti dengan yang ketiga, itu bertaubat kepada Allah. InsyaAllah. Ini janji Tuhan kepada kita. Bukan janji makhluk kepada Tuhan. Janji Tuhan kepada makhluk. Allah akan buka jalan keluar untuk dia. Allah akan berikan keberkatan kepadanya. Dan kita tunggulah. In tansuru yansurkum. Jika engkau tolong in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Jika engkau tolong Allah, Allah akan tolong kita. Maka tolong Allah dengan apa? Dengan sebarkan ilmu. Kita tolong ajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Tolong ajak manusia untuk bertaubat kepada Allah. Ini tolong kita. Walaupun sekarang tak boleh nak pergi dakwah depan orang, tak boleh dah. Orang tangkap kita. Maka kita tolong dalam media sosial. Ni duduk dalam media sosial, duduk dalam Facebook, duduk maki orang, celah orang, duduk kata orang. Ini bukan menambah kebaikan, bukan menambah keberkatan, bukan menyebabkan dia dekat dengan Tuhan, tetapi menyebabkan dia makin jauh dengan Allah, makin dia melakukan maksiat, makin dia ditimpa musibah. Itulah bala untuk dia kalau dia makin jauh dengan Tuhan. Tapi kalau dia ditimpa musibah, dia makin dekat dengan Tuhan, maka ini dinamakan ujian yang mana Allah ingin angkatkan derajat seseorang. Imam darjat yang pertama naik darjat kedua naik darjat yang ketiga, dan yang seterusnya. Jadi tuan-tuan, jika ada soalan dalam live ni, saya boleh baca soalan ni. Siapa ada soalan boleh tanya terus. Jadi kita tak ada soalan apa, jadi saya pun nak tutup lah majlis ni. Lama-lama orang kata lama sangat ustaz weh, mengantuk weh. Mulai lepas ni kalau orang nak tanya soalan, tanya terus dalam live. InsyaAllah para ustaz di depan ni dia akan tengok, dia akan baca soalan tersebut dan dia akan jawab. Yang dia tahu, tak tahu dia tak jawab lah. Kalau jawab juga tanpa ilmu, dosa. Jadi semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kita keampunan kepada Allah memberikan keampunan kepada kita. Dan banyaklah bersabar dan apa yang kita dah belajar ni kita kena buatlah. Jangan belajar saja tapi tak buat pun. Maka saya akhir majlis kita dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.